Okey, masih lagi angkut vernier. Okey, ni saya bagi yang lain lah. Yang ni dia tak bagi angkut vernier, dia bagi cuma cara kita nak baca lah. Okey, kat sini kita boleh tengok. Okey, tengok skala vernier duk bawah, skala utama duk atas ya. Kita tengok skala utama tu. Okey, nak baca dia mestilah berada skala vernier tu. Skala utama kita baca mesti kosong tu. Nilai tu berada, skala utama mesti berada di belakang pada kosong skala vernier. So kita dapat kat situ 3.20 cm. Manakala skala vernier kita cari yang sebaris. Yang mana garisan dia sama? Okey, nampak garisan kedua. Nampak garisan yang kedua. So garisan kedua tu bersamaan nilai dengan 0.02. So dapat 3.22 cm. Tu untuk cara baca yang lain . Okey. Okey, yang tadi ralat. Okey, tadi ralat saya dah terangkan. Ralat sifar positif, ralat sifar negatif saya dah terangkan. Kalau positif, kalau tiada ralat, sifar untuk skala vernier dengan skala utama berada sama . Kalau ralat positif, kita tengok sifar untuk skala vernier berada selepas pada skala utama. Boleh? Negatif dia berada sebelum skala utama tu. Boleh? Okey, bacaan sebenar tadi saya terang. Okey, kita pergi kepada ralat sifar positif. Ni masih kita tengok contoh. Ralat sifar positif. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ralat sifar ni positif. Sebab apa? Kita tengok skala vernier dia berada selepas skala utama tu. Kosong dia, skala vernier tu berada selepas skala utama. Di depan lah. Boleh? Jadi dia skala positif. Okey, kalau positif kita kena baca daripada kosong yang sebaris dengan dia. Skala vernier, kita tengok skala vernier, garisan yang sebaris dengan dia adalah yang ke berapa? Garisan ke berapa? Ke-4. Jadi kita ambil ralat sifar positif dia adalah 0.04. Boleh? Okey, jadi berapa bacaan angkut vernier tu? Okey, bacaan sebenar, bacaan angkut vernier tadi kita dapat 3.22 cm. Kandai kata kat situ tadi kita punya alat tu mengalami ralat sifar positif. So kita kena tolak dengan 0.04 cm. So dapat 3.18. Okey. Okey, kalau ralat sifar negatif pula, kita baca daripada 10 yang sebaris dengan dia. Boleh? Jadi kat sini kita dapat negatif 0.06. So kita tengok bacaan sebenar tadi kita dapat 3.22 cm. Okey, tolak dalam kurungan negatif 0.06 cm. Jadi tolak dengan tolak jadi positif lah. Dia jadi tambah. Jadi kita akan dapat 3.28. Okey, yang ni kalau tak faham tak apa, nanti naik sekolah saya akan ulang balik lah. Naik sekolah saya akan ulang balik. Sebab yang ni kena nampak detail. Boleh? Okey. Okey, latihan angkut vernier. Sini saya bagi contoh latihan. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Skala utama. Okey, ni tak ada ralat kat sini tak ada ralat. Okey, skala utama. Okey, macam mana kita nak baca skala utama? Tengok kosong. Okey, situ 5. Okey, situ 505 itu dah kita dapat 4.40 cm. Skala vernier yang sebaris dengan dia adalah berapa? 0. Nilai ke berapa? Ke 8. Jadi 0.08. So tambah je lah. Jadi so dapat 4.40 tambah 0.08. Jadi dapat 4.48. Boleh ? Okey. Masih lagi kat sini. Okay, yang ni pun sama. Kita boleh tengok bacaan dia. Okey. So dah kita akan dapat 2.9 lah kat situ. 2.9. Skala vernier cari yang sebaris dengan dia. Sebaris dengan dia adalah yang garisan yang ke-6. So 0.06. So kita akan dapat 2.90 tambah dengan 0.06. So kita akan dapat berapa? 2.96. Boleh ? Okey, angkut vernier. Okey, masih lagi latihan ni. Okey, boleh tengok sini. Okey, itu cara bacaan dia. Boleh? Okey, harap awak faham. Harap awak semua boleh faham. Okey, itu cara nak baca angkut vernier. Okey, kalau ralat sifar pula. Okey, ralat sifar ni contoh dekat ni. Kat ni dia kata berapakah ralat sifar yang ditunjukkan. Kita tengok kat sini. Okey, kosong skala vernier berada di hadapan
Dia berhadapan ataupun dia berada di hadapan daripada skala utama. So, dia ralat positif. Bila tengok ralat positif pula, kita tengok pula garisan yang sebaris dengan dia, garisan yang adalah garisan yang ketiga. Jadi, ralat sifar adalah positif 0.03. Boleh? Okey. Yang ni, skala vernier kosong berada sebelum skala utama tu. Ni ralat negatif. So, kita nak tengok bacaan dia pula, garisan, kita tengok daripada 10. Baca daripada tanda 10. So, tengok daripada 10 yang sebaris dengan dia adalah 0.07. So, ralat sifar negatif 0.07. Boleh? Okey. Okey. Ini latihan ni, saya bagi tengok dulu. Okey, tanpa objek. Okey, kat sini kita tengok. Bila tanpa objek, ada ralat tak? Of course ada ralat sifar. Okey, latihan ni, contoh latihan ni ada ralat tak? Ada, sebab kosong dia tak berada sebaris. Kosong skala utama dan kosong skala vernier tak berada sebaris. Jadi ada ralat. Okey, kemudian kita tengok skala vernier. Kosong tu berada dengan skala utama tu di hadapan ke sebelum kosong skala utama ke selepas kosong skala utama. Kita dapat selepas kosong skala utama. So, dia ralat positif. Boleh? Bila ralat positif, kita tengok pula garisan apa yang sebaris dengan dia. So, kita dapat kat sini ralat sifar dia, ralat positif 0.08. Okey, kemudian itu tanpa objek. Bila kita letak objek, contoh kita letak objek 20 helai kertas. Kita nak tengok ketebalan dia. So, kita dapat kat sini, kita baca. So, kita akan dapat 2.2 cm. Itu bacaan skala utama. Skala vernier dia, kita dapat pula bacaan 0.04 cm. So, kita dapat 2.24. Tapi, kita punya angkuk vernier mengalami ralat. Iaitu ralat sifar positif. So, macam mana kita nak baca bacaan sebenar dia? Bacaan sebenar adalah bacaan angkuk vernier tolak dengan ralat sifar. So, kita dapat 2.24 tolak dalam kurungan tambah 0.08. Jadi, tolak dengan tambah dia akan jadi tolak lah. Okey. Jadi, 2.24 tolak 0.8. So, kita dapat 2.16 cm. Okey, so kalau dia tanya berapakah ketebalan selai kertas, bahagilah 20. So, dapat 0.108 cm. Okey. Boleh Okey, itu saja contoh untuk cara baca angkuk vernier.